بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الخير. بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuan suara clear tak? Dengar tak? Tuan Sanis kita kata voice kurang clear. Dah okey belum? Kan? Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada pagi ini dapat untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kuliah sirah, kuliah kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahumullah yang disyarahkan oleh Ustaz, diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana sedia maklum selalunya di awal-awal perbincangan saya akan buat preview sikit. Kita masih lagi di dalam bab pada menyatakan cara-cara meninggalkan maksiat. Dan cara-cara meninggalkan maksiat yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahumullah ini ada beberapa perkara, ada dua. Yang pertama, maksiat-maksiat yang dibuat oleh anggota badan kita yang zahir, dan yang keduanya maksiat-maksiat yang dibuat oleh orang kata apa? batin kita. Jadi yang zahir ni ada 7 anggota kita yang disebut oleh Imam Ghazali. Daripada 7 anggota ni kita manusia ni, kalau dia lalai, kalau dia alpa, dia boleh masuk salah satu pintu neraka Allah Subhanahu wa taala ni, daripada 7 pintu neraka Allah ni dengan salah satu daripada anggota badan tadi. Jadi kita dah bincang dosa-dosa yang disebabkan oleh mata, kita dah bincang berkaitan dengan telinga, kita dah bincang berkaitan dengan lidah, kan? Dan lidah ni pula Imam Ghazali bahagikan kepada 8 perkara yang boleh menyebabkan dosa. Kita dah bincang bohong, kita dah bincang menyalahi janji, kita bincang tentang ribah ataupun mengumpat orang lain, kita dah bincang tentang debat, kita dah bincang tentang puji diri sendiri, dan insya-Allah pada pagi ini kita bincang sebuah sedikit berkaitan dengan melaknat. Kita bincang sebuah sedikit berkaitan dengan melaknat. Kan? Tuan-tuan bila mengaji tentang tasawuf ni, mengaji tentang kitab Bidayatul Hidayah, sama ada kitab Bidayatul Hidayah ataupun Minhajul Abidin, ataupun kita mengaji berkaitan dengan apa-apa sahajalah yang mendidik hati kita ni, bukan bermakna kita baik. Bukan bermakna saya baik, tuan-tuan, tak. Tetapi kita dalam peringkat mujahadah untuk kita buat kebaikan. Kerana di sana dalam kita peringkat kita nak buat kebaikan ni, dia ada 4 tahap. Yang pertama, bila kita nak buat baik kita rasa berat. Tuan-tuan biasa tak? Kadang-kadang kita duduk nak pergi sembahyang ni dia rasa segan. Tapi lawan juga untuk apa? Sebab itu yang dinamakan sebagai mujahadah. Waalaikumsalam tuan-tuan kita ya. Yang keduanya, bila kita dah mujahadah berat, yang peringkat yang kedua kita dah rasa biasa dengan kebaikan.
kita buat, dia jadi kebiasaan. Kita tak, contohlah solat lah, ada orang solat dia masih lagi berat, ada orang yang solat ni dia rasa dah biasa, cukup waktu dia sembahyang. Tapi lebih hebat daripada tu lagi, bukan setakat dia rasa biasa, dia rasa manis, kan? Nak buat kebaikan ni dia rasa satu kemanisan. Itu makam yang ketiga, pangkat yang ketiga. Dan makam paling tinggi ialah bukan takat dia ni rasa manis, tetapi lebih betul lagi, dialah yang memperjuangkan kebaikan. Seperti mana juga dengan dosa, tuan-tuan, itu makam orang buat kebaikan. Begitu juga dengan makam orang buat keburukan, kejahatan. Peringkat pertama, dia buat dosa, dia rasa bersalah, dia rasa guilty conscious dalam diri, dia memang rasa bersalah. Dia kata, apalah aku buat ni, kan? Yang kita lakukan, peringkat pertama nak buat, kita tak berani, kita rasa bersalah, kita rasa dan sebagainya. Itu kalau dalam keadaan kita buat dosa, kan? Mai peringkat yang kedua, kita dah rasa biasa, dosa tu dah jadi biasa. Tak apa lagi lah, peringkat yang kedua dia rasa biasa. Mai makam yang ketiga, orang buat dosa ni dia rasa manis dengan dosa. Dia buat dosa tu tidak ada rasa apa-apa. Dia orang kata apa? Dia kalau dia minum arak tu seperti mana dia langgah ataupun minum Coca-Cola. Dan yang paling dahsyat lagi, tuan-tuan, bukan takat dia rasa kemanisan, dialah yang memperjuangkan dosa tu. Inilah yang kita rasa bila kita mengaji bab tasawuf ni, dia didikkan pada diri kita. Sebab bagi saya, pendapat pada diri saya, mungkin juga dengan kita ni, kita masih lagi di makam mujahadah. Mujahadah ni macam mana, tuan-tuan? Kita buat, ialah kita buat kebaikan. Ada orang buat kebaikan memang dia rasa manis, tetapi kita ada buat kebaikan ni bukan sebab dia seronok nak buat kebaikan ni, tapi dia rasa tanggungjawab daripada Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada tak buat langsung. Dan dia rasa seronok, dia tahu buat jahat ni seronok, tuan-tuan, tapi dia tinggalkan kejahatan kerana dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di makam mujahadah. Kita lah, kita yang termasuk diri saya ni makam mujahadah. Kita dalam makam mujahadah, kadang-kadang kita rasa segan, kadang-kadang kita rasa malas. Duduk dalam bulan puasa pun kadang-kadang nak buka Quran ni, kita nak dapat sampai satu tahap, kita tak boleh duduk. Orang Kedah kata lah, buat tak boleh, kalau tak buat tak boleh duduk. Sampai makam yang macam tu yang dia katakan sebagai kita merasai kemanisan. Dia dah masuk dalam diri kita, dah rasa manis. Waktu itulah kita akan memperjuangkan kebaikan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, pagi ini kita akan berkongsi bab yang keenam pada menyatakan berkaitan dengan melaknat. Melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang atau manusia. Tuan-tuan, pagi ini penulis mula dia sebut, dia kata dalam kehidupan kita ni, jangan kita melaknat orang. Dan bukan setakat orang, jangan kita melaknat binatang. Tuan-tuan, menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita ni, walaupun mungkin bukan kita lah, tetapi kalau kita perhati dalam masyarakat ni ada sebahagian orang yang suka melaknat. Melaknat ni dia main istilah tu dengan berlakunya evolusi lah. Ada orang dia panggil mal'un. Kalau orang kata dalam bahasa Arabnya mal'un, orang yang dilaknat. Dia main ke dalam bahasa Malaysia, dia jadi mal'un, mal'un. Kan, mal'un. Dia main setelah istilah moden, dia sebut sebagai lahanat. Tak main lagi istilah moden lagi, dia budak-budak WeChat, dia main hanat. Macam-macam dia punya istilah, tetapi istilah yang sama nak menuju kepada satu perkara, ialah untuk melaknat orang lain. Tetapi di sana baginda Nabi Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada kita melaknat sama ada manusia ataupun binatang. Kenapa, tuan-tuan? Nanti kita akan jumpa lah. Sebab itulah satu ketika baginda Nabi SAW, dia ternampak seorang sahabat. Sahabat ni dia naik binatang tunggangan dia. Dia naik. Bila naik, tiba-tiba terjatuh. Dalam keadaan dia terjatuh tu, dia turun, dia jatuh, dia laknat syaitan. Dia laknat, dia kata, celakalah syaitan. Celakalah syaitan. Celakalah syaitan. Kemudian Nabi tegur, Nabi kata, janganlah kamu kata celakalah syaitan. Dia pun, Nabi kata dalam keadaan yang macam ni, jangan kamu kata celaka syaitan. Kenapa? Kerana bila kamu melaknat syaitan dalam keadaan yang macam ni, syaitan tu dia akan bangga, dia akan seronok, dia akan makin membesar, dia membesar. Tetapi katalah bismillahirrahmanirrahim, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala, sebutlah nama Allah, kerana ketika mana kamu memuji Allah, syaitan tadi akan mengecil hingga mana dia akan menjadi sekecil seekor lalat. Sebab sampai tahap tu, tuan-tuan, sebab ialah orang ni bila mana kalaulah dia tu pilaknat dia orang jahat dah. Kan?
Dia dah jahat dah. Bila kita pergi laknat dia, kita pergi kata kat dia, dia rasa lagi bangga, dia rasa lagi sombong, dia rasa lagi sombong, dia rasa lagi sombong, dia rasa lagi besar. Waalaikumsalam Dr. Zahari kita. Kan? Dia rasa lagi sombong, dia rasa lagi sombong, dia rasa lagi sombong, dan dia rasa lagi besar. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk melaknat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dalam sebuah hadis qudsi melarang kita daripada kita melaknat masa. Ini pun tuan-tuan, kita takut dunia akhir zaman ni manusia ni dia tak kira apa. Dah beribuan tahun lamanya Nabi peringat pada kita jangan laknat masa. Kan? Tapi hari ni tuan-tuan kita tak tahu. Manusia ni dia kata celaka betul petang ni. Celaka betul subuh ni. Ni hujan pula celaka betul petang ni. Manusia ni dia boleh dia laknat macam-macam. Jadi ini antara larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila dia melaknat binatang ataupun dia melaknat alam ini merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan takat arti kata macam kita lah paling mudah. Bila orang kata pada organisasi kita, paling kurang kita terasa juga kat hati. Contoh bermain kita polis. Bila duduk main, duduk sembang main, tiba-tiba orang kata pada polis, dia juga terasa dalam hati dia. Begitu juga dengan sahabat kita yang jadi cikgu. Bila orang hantar institusi pendidikan, dia terasa juga dalam hati dia. Apatah lagi bila penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, masterpiece, karya agung Allah Subhanahu wa taala yang memang tak dapat dicipta oleh manusia. Kan? Sehebat-hebat manusia, penciptaan manusia itu tidak boleh lawan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana manusia ini dijadikan oleh Allah. Kan? Dia tak boleh nak buat comparison, dia tak boleh nak buat perbandingan. Kerana di sana ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni disebut sebagai karya agung yang cukup hebat. Kemudiannya, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seorang daripada ahli qiblat, yakni seorang muslim, bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik, kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita nak kena beringat, kita tak boleh label orang suka-suka. Kita boleh pergi kata dia munafik, kita boleh kata dia macam ni, kerana dilarang di dalam agama kita. Kita tak tahu apa yang duduk di dalam hati dia. Kita tengok apa yang ada pada diri dia. Tak senang-senang tuan-tuan. Maka jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah Ta'ala. Bab urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, bab ikhlas, bab keimanan, bab apa yang berada dalam hati ni, kita tak boleh nak tuduh. Kerana kita tak nampak apa yang duduk dalam hati dia. Cuma secara zahirnya, kalau sebab itulah kita kata, kalau kita kita tak boleh nak tuju kepada seorang manusia ni, dia tu rajin pergi sembahyang ya, bukan tahu mana pun. Dan dia tu pakai lebay ya lebih, tapi tak tahu dia tu bukan. Ini peringatan buat diri kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun terlajar. Tuan-tuan, sama kita dalam pangkat mujahadah ni, kadang-kadang kita sembang, kita terlajar. Kadang-kadang mulut kita ni, lidah kita ni lembut, kita boleh kata macam-macam. Sebab itulah nak bagi satu peringatan kepada diri kita. Dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak melaknat si fulan bin si fulan, dan kenapa engkau diam dari menyebut kejahatannya. Bahkan engkau tidak akan ditanya kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Engkau tidak akan ditanya dengan demikian itu pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, di sini penulis sebut, dia kata kita ni tak payah laknat orang. Kerana apa? Ketika mana kita mati nanti, kita bangkit di mahsyar, Allah tak soal pun pada kita ni dekat dunia dulu, hang dah laknat siapa? Tuan-tuan, hang dah laknat setan banyak mana, hang dah laknat orang banyak mana. Kita tuan-tuan diajak pada kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung daripada syaitan yang direjam. Tetapi kalau kita nak kata kita nak melaknat ni bukan kerja kita. Tapi hari ni tuan-tuan, sifat ni dah mula menular masuk ke dalam masyarakat. Sifat ni dah mula menular masuk ke dalam masyarakat. Kenapa manusia ni dia tak berani laknat orang secara terbuka, dia guna media sosial. Contohlah, tuan-tuan boleh tuan-tuan semua ada Facebook, tuan-tuan semua ada handphone, tuan-tuan boleh buka, tuan-tuan boleh tengok dalam satu posting yang ada. Tak kisahlah, terutamanya posting-posting politik, tuan-tuan akan nampak di sana manusia yang mula melaknat orang. Kadang-kadang dalam satu post cakap tentang keburukan, tentang laknat tu lebih banyak lagi daripada kebaikan. Kadang-kadang ustaz tu, kadang-kadang orang tu tulis benda baik, hak di bawah tu punyalah komen, laknat kawan ni, laknat kawan ni, laknat kawan ni, laknat kawan ni. Tak pasal kawan tu kena laknat. Sedangkan benda ni dilarang di dalam agama kita. Tuan-tuan, kita nak kena ingat dalam satu kisah, walaupun ada sebahagian sebut kata kisah ni Israeliat, tetapi disebut juga dalam kitab-kitab tafsir, kisah Bala'am bin Ba'ura.
Bal'am bin Ba'ura yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika orang kata apa, Nabi Musa ni ialah Nabi membawa panji-panji kebenaran. Ada satu perkampungan, ada yang sebut Islam Madian, ada yang kata Kan'an. Wallahu alam lah, kita nak selak kitab-kitab sirah. Mungkin pakar-pakar yang ada di sini ni boleh memberikan tarjih ataupun memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Bal'am ni, antara kelebihan Bal'am ialah dia ni orang yang mempunyai doa yang makbul, doa yang mustajab. Dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Bila dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kebetulan Bal'am ini dia orang ahli ibadah. Ahli ibadah dalam pada masa yang sama, dia ni orang yang mengenali nama-nama Allah, dan bila dia berdoa, doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika kebetulan pula dia duduk dalam kalangan masyarakat yang rosak. Tuan-tuan, dia duduk masyarakat, walaupun dia ni orang alim, walaupun dia ni ahli ibadah, tetapi dia duduk dalam persekitaran masyarakat dia yang rosak, yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mana kata ialah dalam keadaan kita duduk hari ni, kita kata Nabi Musa mungkin duduk di satu tempat tu tempat orang baik-baik, walaupun di sana ada juga golongan Bani Israel yang memang keras kepala, ada yang baik, ada keras kepala. Dan dalam keadaan terima kasih saudara amal kita, silakan share, boleh insya-Allah, kan. Bila mana dalam keadaan sedemikian rupa, orang kampung Bal'am ni ataupun masyarakat dalam kampung Bal'am ni geram kat Nabi Musa habis metar, geram. Jadi saya cerita bahasa Kedah lah tuan-tuan. Dalam bahasa hadis ni disebut kata mereka tidak suka, tapi saya kata geram, nak bagi mudah faham. Tak puas hati pada Nabi Musa, dan pada ketika tu nak berlakunya pertemuan di antara kaum Bal'am, penduduk kampung Bal'am ni dengan Nabi Musa. Lalu mereka pergi jumpa dengan Bal'am. Mereka kata, wahai Bal'am, wahai tuan guru, wahai orang alim, wahai ahli ibadah, boleh tak kamu satu yang kami nak minta tolong pada kamu. Kami nak minta tolong kamu ni untuk doakan kecelakaan, doa laknat kepada Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia dan tentera-tentera dia. Apa Bal'am kata tuan-tuan? Bal'am kata ceri mampu. Bahasa Kedah lah. Ni kalau respon tu dia kata, apa ni nak ceri mampu kot? Hampa tak tahu takut tu Nabi. Kan? Tu Nabi ni orang yang dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampa tak kenal ke dia siapa? Kan? Dah ada tanya tolong kami sekali, kata ni payah cerita lah, kan? Tak apalah. Kan? Bal'am kata tak boleh lah. Tak boleh. Aku tak boleh, ni bukan kerja aku. Ni sama-sama kita ni orang alim, dia Nabi, aku ni pun orang kata orang yang baiklah tuan-tuan, berada di walaupun bukan level yang sama ni Nabi, tetapi dalam istilahnya ialah berada dalam satu keadaan yang memegang kepada kebenaran, memegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada jalan kebaikan. Ini nak tengok orang agama, bagaimana orang agama tergelincir. Kita akan tengok. Kan? Yang ni pun betul. Yang ni orang baik, cuma dia duduk baik dalam keadaan masyarakat dia yang baik. Yang ni dia duduk dalam keadaan di sekeliling dia orang yang rosak. Jadi pengikut Bal'am ataupun orang kampung Bal'am ni cari jalan macam mana nak buat ni. Akhirnya mereka mendapat satu jalan, mendapat satu kaedah, ialah pergi jumpa dengan isteri Bal'am. Pergi habaq kepada dia kata, "Kak, boleh sikit tak kita kau tim, kita bincang, pujuk sat abang Bal'am ni." Macam tu lah tuan-tuan. Tolong pujuk sat, macam mana kita nak buat supaya dia boleh mendoa laknat ataupun doa celaka kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia kata, "Kak nak apa?" Ni pasal perundingan lah tuan-tuan. "Kak nak apa? Kalau kak nak harta, kami standby dah. Berapa kotak duit, berapa kotak duit emas, berapa rumah mewah nak tahu mana, siap aircon, fully furnished, siap dengan apa kak nak kami bagi. Tapi dengan syarat doa ya. Tuan-tuan, doa ya. Dapat duit." Ingat, ni istilah hari ni lah. Waktu zaman tu Allah Allah dia pure perundingan tu macam mana, tapi dalam kisah ini disebut bahawa perundingan itu disertakan dengan tawaran harta kepada isteri Bal'am. Runding ni sampai bini Bal'am, isteri ni kelam tuan-tuan, kelam mata. Dia kata, "Ish, bukan mudah lah hidup lah ni pun tak tahu mana. Takat lah ni boleh naik kata kancil 650, orang main tawal tak bel fire depan mata tuan-tuan.
Apa tak mau? Dia kata alang-alang nak naik, dia kata bukan mudah sekali nak naik welfare. Welfare dapat cemen, dapat free. Kan? Mai parking lagi, dia kata kak tak cukup welfare kami bagi driver. Kak tak cukup driver kami bagi pos parking kereta, tak cukup pos kami bagi rumah, dan tak cukup rumah kami bagi fully furnished. Tuan-tuan, mai hantar ni buh katil, buh tilam semua lengkap, pasang ikon bagi. Dia kata nak apa lagi? Kalau kak pujuk abang Balaam, kalau kak pujuk lelaki kak, abang buat macam ni, suruh doa laknat pada Nabi Musa alaihi salam, garanti sampai kak mati kami tanggung. Tuan-tuan, bagi jaminan tanggung sampai mati. Ini contohlah, dan bagi contoh dalam rundingan ni dia janji macam-macam. Kan manusia ni suka janji. Kita dah sebut pun ni. Sifat manusia suka janji, tak nak ditepati, itu nombor 2. Kan dia janji dulu. Dia nak tepati tu, dia akan bincang sembilan. Dia kata, kalau dia dah janji, dia akan fikir, dia kata, aku tak pernah kata pun. Bila aku kata? Ataupun dia kata, saya ni tolong takat-takat ni ya. Hak yang saya janji itu, saya kata, lepas ni tu bagi orang lain pula buat. Waalaikumsalam, Datin, insyaAllah. Kan? Nanti nak ini kita daripada lumut. Kan? Jadi, bila mana jadi macam tu, baliklah orang kampung ni. Bini Balaam pun kata, abang, kita ini hidup lama dah. Ayang ni teringin sangat nak naik welfare. Macam tu lah, tuan-tuan. Ni saya cerita kan. Teringin sangat nak naik kereta welfare ni. Tadi ada lah orang main cerita, dia kata, dia nak cerita pada suami dia ni, cerita kan. Dia kata, dia main pujuk suruh kita bincang. Dia kata, kita ni hidup lama susah. Rumah kita pun biasa, aircon pun takat, aircon buruk bunyi kedegang, jenuh nak kena tukar ni, sampai bila nak tukar, kan? Aircon pula tak inverter, kalau boleh tukar nak canggih sikit inverter. Tapi abang, kalau kita ni ada satu benda yang saya nak cerita kat abang ni, dia main tuan-tuan. Kan kita ni hidup abang, kais sebagai boleh kata makan takat-takat yang ada. Tapi saya tengok abang tengok saya ni, beramah pun tak ada. Kan pakai pun baju buruk . Orang lain boleh lah juga pergi cuti sampai ke luar negara, Turki, pergi Indonesia, boleh pergi umrah tiap-tiap tahun. Kita ni abang, kan, gagah-gagah main duduk rumah ya. Kahwin dah dekat 20 tahun ke 30 tahun, pergi mana pun tak pernah berjalan. Takat-takat duduk dalam kampung kita . Jadi ayat tu, contoh saya buat tuan-tuan. Tuan-tuan yang cerita kata bini Balaam cakap macam tu pula. Kan, duduk dia main emosi suami ni, dia kata, abang, tadi ada orang kampung main. Dia apa kata, kalaulah kita nak semua yang kita yang sayang cerita kat abang ni, kita nak harta, kita nak pakai kereta welfare, kita nak ada rumah fully furnished, boleh buat aircon dan sebagainya ni, abang boleh dah doa lah. Abang tolong doa, apa depa minta tu bagi pula sekali. Macam tu tuan-tuan. Dan dia kata, payah-payah sangat abang. Doa je sekali ya, bukan banyak kali. Kan, sekali je, bukan banyak kali. Kan. Kemudiannya ialah lelaki tuan-tuan, main dengan bini pujuk dia lebih minta kan. Bini dia pujuk, akhirnya Balaam terperdaya ataupun Balaam termakan pujukan isteri dia. Maka berangkatlah penduduk-penduduk kampung ni bersama dengan Balaam pergi naik atas satu bukit. Bila naik atas satu bukit, maka ketika tu yang bernampak dia pada sama kumpulan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan pengikut-pengikutnya dan ditakdirkan pada ketika itu Balaam pun angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala, doa ke laknat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan, nahbak kebaikan kepada kaum kami, dan keburukan, kecelakaan kepada kaum Musa. Tapi lidah dia tuan-tuan terkalih. Lidah dia ni, daripada dia doa berilah kebaikan kepada kaum kami, dia ulang, berilah kebaikan kepada kaum Musa, kecelakaan kepada kaum kami. Lidah dia terkalih tuan-tuan. Tuan-tuan biasa tak boleh cakap. Bila kita rakam, kita dengar balik, kita cakap terkalih. Ni kadang-kadang itu di luar. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebat manusia, kuat manusia, ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tarik, nak bagi penghinaan pada manusia bukan payah. Macam saya pagi inilah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kenapa orang takut nak live. Kerana dalam live ni cukup bahaya. Kadang-kadang kita bercakap, lidah kita ni cakap benda lain. Kan, tuan-tuan tengok kadang membaca berita, ada tengok TV setiap hari pun terkalih. Kan, kadang-kadang sebab tu baru ni pun menteri pun kena troll sebab ialah tersasul. Kan, bila cakap ni ketat, ialah tuan-tuan bukan mudah duduk depan kamera nak cakap. Walaupun di depan kita ni tak ada orang pun. Kan, yang duduk dalam kita ni duduk dalam handphone ni, tak tahu duduk tang mana. Tapi dia ketat. Kan. Jadi Balaam doa terkalih. Bila orang mengikut dia kat belakang, dia kata, "Woi Balaam, hang nak mampu kot." Macam itulah. "Woi Balaam, apa hang doa ni?
Hang doa celaka bagi kita, kebaikan bagi Musa. Dia doa kali kedua, jadi benda tu juga. Doa kali ketiga, jadi benda tu juga. Dia kata kacau. Ini dah kacau. Kan? Dia kata, aku bukan sengaja, tapi tak tahulah kenapa lidah aku ni terkalih. Lidah aku ni, dan ini kata izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, barang Allah Taala takdirkan tu kun fayakun. Benda tu jadi, dia akan jadi. Sebab itulah kita kena beringat apa kekuatan kita yang ada, kudrat yang kita ada, semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Kita berusaha. Dan dalam keadaan kita berusaha tu, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan benda tu jadi. Kadang-kadang rancang punya elok, kan? Plan ni macam-macam ni, tapi tak jadi. Kadang-kadang benda tak plan pun, kan? Benda kita tak plan, coincident, tiba-tiba jadi. Kita kata ni macam mana ni, kan? Jadi bila mana jadi macam tu, Balaam ni pun dah naik ketak. Dia kata dah alang-alang menyeluk pegasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang nak lawan, dan doa laknat terkalih. Dia kata memang dah aku ni dia laknat, dunia pun apa aku tak dapat, akhirat pun belum tentu dapat. Jadi Balaam daripada seorang alim ibadah dan mula bertukar menjadi strategi. Orang kata apa? Strategis untuk membuat kejahatan. Dia panggil orang kampung dia kata, cuba Ricky tengok siapa pengikut-pengikut Musa alaihi salam. Dalam keadaan kitab tu dia tak serta detail lah tuan-tuan, tapi dia tahu dalam strategi perang, kaedah yang kedua selepas doa dia tak makan, dia akan buat satu strategi yang kedua, strategi saraf. Dan Ustaz Abdullah kita daripada UK turut sama dengan kita, Tuan Raiza kita daripada Ireland, orang-orang UK pun ada tuan-tuan pagi ni, dua orang, alhamdulillah, kan? Jadi kaedah yang akan digunakan yang keduanya ialah saraf. Saraf ni pelbagai lah. Ada yang saraf dia guna saraf media, ada yang saraf dia guna propaganda, saraf putih, saraf hitam, tu pelbagai jenis saraf. Tapi yang digunakan oleh perang Saiwa yang dibuat oleh Balaam ni ialah dia kata, cuba kamu tengok apa kekuatan ataupun kelemahan, siapakah latar belakang, mengenal pasti siapa musuh. Tapi tengok-tengok dia kata kaum Nabi Musa ni kebanyakannya sebahagian ni ada orang pelarian yang tak berkahwin, kan? Jadi dia kata okey, sekarang ni strateginya ialah kita menghantar wanita-wanita daripada kalangan kaum kita ni untuk pergi ke sana berzina dengan orang-orang di sana lah. Dan saya rasa strateginya di sana. Kemudian bila jumpa dengan ketua kaum dia, bersetuju, dan anak dia sendiri pun dihantar dengan syarat anak dia itu mesti berzina dengan Nabi Musa alaihi salam, dan yang lain itu berzina dengan tentera-tentera Nabi Musa alaihi salam. Turun pilah. Ada sebahagian riwayat kata ada tak termakan pujukan melainkan ketua. Bila mana anak dia turun sekali pergi cari Nabi Musa tak ada. Cari-cari jumpa dengan panglima perang. Bila jumpa dengan panglima perang, dia pujuk, panglima perang ni pun tertawan dengan anak ketua kabilah ni. Dia nak ajak berzina dengan dia, tapi anak ketua kabilah ni kata aku tak mau, sebab pak aku kata mesti dengan Musa saja, kan? Tak apa, hang balik tanya pak hang dulu. Dia pun balik tanya pak dia kata tak apa, Musa tak ada, ketua tentera dia pun tak apa. Ada riwayat kata tuan-tuan pengikut dia pun berzina, ada riwayat kata tidak, yang berzina tu hanyalah ketua kepada kaum kabilah tadi, ketua tentera kepada tentera Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya berzina tuan-tuan. Lepas berzina Allah turunkan satu wabak ta'un yang menyebabkan 70,000 dalam kalangan tentera-tentera Nabi Musa alaihi salam mengambil nyawa lebih daripada itu lagi. Walaupun kisah ni tuan-tuan, walaupun sebahagian kata kisah ni Israeliat, tetapi kita menceritakan juga tentang kisah Balaam bin Ba'ura. Apa yang kita nak ambil iktibar ialah tuan-tuan, jangan kita melaknat orang. Dan kita nak kena tahu, kadang-kadang orang alim dia terperdaya dia melaknat orang sebab apa? Sebab bisikan-bisikan orang sekeliling. Siapa orang sekeliling? Sama ada penasihat dia 25%. Ya, tuan-tuan, sebab itulah kalau orang dia alim, kalau orang tu dia baik, jangan ambil penasihat yang tidak baik. Ini nak kena peringat. Kalau kita kata contoh kita sini, kita kata kita ni dah baik, kan? Pastikan orang yang nak nasihat tu lebih baik daripada kita. Ataupun kalau sama dia nak nasihat tu tak apa, tetapi untuk menjadi mursyid atau untuk menjadi pakar rujuk kita tu, cari orang yang alim. Yalah tuan-tuan, kita ni contoh kita kata kita dalam Kedah ni ramai lagi tok guru yang alim. Kena ada seorang dua yang menjadi pakar rujuk kita. Jangan kita ni dah lah orang alim, tetapi dalam bab hukum, dalam bab kita nak buat satu tindakan, walaupun pandangan itu boleh diambil, tetapi pandangan lain itu kita ambil sebagai orang kata apa, pandangan yang kita perlu teliti, dan kita perlu tengok dari sudut orang kata apa,
autentik dia, ataupun dari sudut kesahihan dia, dan dari sudut psikologi dia, dari sudut pelbagai sudut. Hal itu kita nak dapat timbang. Tetapi yang lebih baik lagi ialah untuk kita bawa diri kita, bawa dakwah kita, pandangan itu mesti daripada guru-guru yang mursyid. Sebab guru-guru yang mursyid ni tuan-tuan, dia akan bagi satu pandangan mana memang dari sudut kita punya pandangan, kita kata benda tu bagus, benda tu baik. Tetapi bila kita panggil dengan tok guru kata benda ni memanglah dari sudut pandangan mata biasa ni bagus, tetapi hang nak kena tengok dengan pandangan mata hati. Bila hang buat benda ni 1, 2, 3 tuan-tuan, benda ni jadi tak elok. Kita takut benda hak baik kita buat, satu kebaikan yang kita buat memberi 1000 kebaikan pada orang lain, itu yang terbaik. Tapi kalau satu kebaikan yang kita buat hanya memberikan 1000 kemusnahan, memberikan 1000 kejahatan kepada orang lain, merosakkan masyarakat kita, itu lebih dahsyat. Walaupun kita rasa benda tu kita baik, tapi kita takut sekiranya disebabkan apa yang kita buat tu, dia tak memberikan kebaikan kepada kita. Ini yang kita nak sebut tentang ini yang kita nak sebut bila mana sebut kisah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am cukup baik, dia ahli ibadah, walaupun tak di sana tak sebut dia sebagai orang alim. Ahli ibadah, orang yang makbul doa dia, dan dia memang orang yang baik, dan dia bawa Islam. Tetapi di sana tuan-tuan, apa yang dia rosak kerana apa? Kerana dia mendengar nasihat daripada penasihat di sekeliling dia, yang mana berjaya mempengaruhi isteri dia, mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa AS. Di dalam Al-Quran pun sebut ayat ni tuan-tuan, memang famous lah. Dulu kita 5 ni hafal ayat ni. Allah sebut famasaluhu kamasalikal kalb, ya. Dalam surah Al-A'raf, dia ni diumpamakan seperti anjing, yang mana anjing ni bila suar tangan pun dia jilat, tarik tangan pun dia jilat. Satu istilah, satu perumpamaan, satu permisalan yang cukup dahsyat bagi orang agama, yang mana dia menggunakan lidah dia untuk tujuan yang memang mencari keduniaan. Ini satu peringatan jugalah buat saya tuan-tuan. Saya pakai kepiah ni. Kepiah ni orang kata apa? Bila kita pakai kepiah, bila kita pakai jubah, orang kena kita ni kita orang agama. Dan kita takut bila kita duduk di atas landasan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tergelincir. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, bila mengaji kitab Bidayatul Hidayah ni, mengaji kitab Bidayatul Hidayah ni, kita baca macam penulis ni kata pada kita. Tetapi saya fikir agak berani tak aku nak bisyarah pada orang ni, umpama kita kata ni macam kita kata pada diri kita. Tapi itulah yang dikatakan mujahadah. Kita buat dalam satu keadaan, mudah-mudahan bila mana kita buat, sebab Ustaz Harul pun selalu pesan, dia kata dalam kita nak mujahadah, peringkat yang pertama kita belajar. Dan bila kita belajar, kita dapat ilmu. Dan dalam kita belajar tu, yang pertama kita tengok dapat ilmu. Nak bagi kuat lagi, kita tengok, kita dengar. Yang pertama kita dengar, dapat ilmu. Dengan dengar, tengok dapat lagi, upgrade je ilmu kita ni. Kemudian lepas tu lagi, sampai peringkat dia kata akhirnya, bagi nak lekat tu ilmu pada kita, kita kongsikan dengan orang lain. Bukan kita nak mengajak, tetapi kita nak berkongsi. Macam pagi ni lah, bila mari kita baca, kita tengok, kita teliti. Tuan-tuan, sebab itulah saya berusaha setiap pagi ni buat istiqamah juga, walaupun kita tahu untuk istiqamah buat setiap pagi ni bukannya mudah lah, kan. Tetapi inilah ruang dan peluang untuk kita sendiri mendidik diri kita lah. Kita baca, kemudian kita tengok YouTube untuk cari-cari bahan-bahan untuk kita kena kaji, kitab-kitab lah, satu buku 1-2 kena baca, rujuk pada orang yang lebih arif daripada kita untuk kita berkongsi. Di sana adalah proses untuk kita belajar juga untuk diri kita. Kerana manusia ni yang disebut sebagai proses mujahadah, dia nak buat kebaikan. Dan kita takut tuan-tuan, bila mana kita tak cari ilmu untuk kita membersihkan diri kita ataupun menyucikan diri kita, memberi didikan kepada hati kita, kita akan tenggelam di dalam satu keadaan yang mana kita rasa bangga diri dan kita rasa diri kita betul. Waktu tu cukup kita takut. Kita nampak kebaikan, pada pandangan mata kita tu kebaikan, tetapi kita takut pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kecelakaan ataupun kehancuran. Kita nampak dah macam elok dah, tetapi kita takut pandangan kita yang elok tu sebenarnya dikaburi oleh benda-benda yang lain, menyebabkan kita melihat dengan pandangan yang sebenar. Ini yang dikatakan kehidupan tuan-tuan. Dia perlu satu panduan, dia perlu satu pedoman, dia perlu satu ilmu untuk kita mendidik diri kita, untuk kita bawa jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya orang tuan-tuan, manusia ni, syaitan ni dia macam pelbagai keadaan lah. Kalau dia ni orang alim, dia akan terkenal macam, dia akan jadi macam orang alim. Kalau orang ni dia tak alim, dia akan jadi macam orang tak, cara orang biasa. Dan kalau dia ni, ini manusia, dia akan sentiasa diuji
dan dia sentiasa akan diuji, dan dia sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ni juga kita kena beringat buat diri kita juga tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kekuatan untuk kita pandu kehidupan kita. Dan seterusnya, tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanya kenapa engkau melaknat akan dia. Tuan-tuan, disebut oleh penulis, dia kata kalau kita tak laknat orang di dunia ni, tak laknat makan, tak laknat orang, tak laknat binatang, tak laknat syaitan, orang tak tanya pun dulu sebab apa hang tak laknat orang. Dia sebut kan. Tapi kalau kita mula melaknat orang, Allah Subhanahu wa taala akan tanya satu persatu, sebab apa kat dunia hang laknat kawan ni, sebab apa kat dunia hang melaknat kawan ni, sebab apa dunia hang melaknat kawan ni, hang ni terang mana sangat, hebat hang tu tang mana, kamu ni terang mana sangat. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita takut dalam keadaan orang kita melaknat orang, kita takut benda yang sama balik daripada diri kita. Kita tak tahu kita berada di mana. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah Ta'ala ini. Penulis ni sebut, dia kata bukan takat melaknat manusia, jangan juga kita melaknat makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apabila kita melaknat benda ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di sana secara tak langsung kita melaknat pencipta kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepak batu, laknat batu. Kan dia kata istilah, ada orang tuan-tuan dia tak boleh duduk. Kalam keluar daripada mulut dia ni adalah kalam-kalam yang tidak elok. Benda-benda yang nak keluar daripada mulut dia ni kata-kata benda yang tidak elok. Sebab itulah falsafah yang kita ambil tadi tuan-tuan, bila mana kita sebut Nabi SAW, bila mana ada seorang sahabat ni, dia jatuh binatang tunggangan dia ni, dia melaknat syaitan. Dia kata celaka syaitan. Yang kita hari ni istilah tuan-tuan pun tahu kan, nak kata pum accident, kata lebih kurang lah kita. Tuan-tuan, waktu tu Nabi larang jangan kamu laknat syaitan, kerana ketika kamu melaknat syaitan, syaitan tu akan makin membesar. Tetapi ketika kamu bacalah kamu dengan bismillah, pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kamu memuji Allah, syaitan tu dia akan mengecil dan terus mengecil. Di sana Allah ajar kepada kita dalam kehidupan kita ni, apa jadi pun bacalah bismillahirrahmanirrahim, apa jadi pun subhanallah, apa jadi pun Allahu Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, kita tengok ada perbezaan dua orang manusia. Satu orang yang mana kalau dia berjalan, dia sepak kaki, dia sepak batu, sepak pum, dia keluar pada mulut dia, celaka betul. Saya tak mau keluar lagi istilah lain, kan? Celaka. Hak ni yang keluar pada mulut dia. Ada orang tuan-tuan, dia keluar pada mulut dia bila sepak batu. Orang tua mak pak kita dulu ajak orang tua dulu sepak batu, Allahu Akbar, subhanallah. Walaupun spontaneous tuan-tuan, walaupun spontan, tapi mendapat pahala, kan? Sepak batu dah sakit, dapat dosa tambah lagi, kan? Tapi bila sepak batu terkeluar subhanallah, tapi nak keluar tu tuan-tuan, nak keluar daripada lidah subhanallah ataupun celaka ni, dia mesti datang daripada hati yang bersih, ataupun mesti datang hati yang terbiasa dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu bila menjadi satu kelaziman, kita akan mudah untuk membuat kebaikan yang lain. Tetapi sekiranya kejahatan itu menjadi kelaziman dalam kehidupan kita, maka di sana kita akan sentiasa membuat kejahatan, dan kejahatan itu bertambah sampai saya sebut tadi, dalam fasa yang pertama kita rasa bersalah, guilty conscious. Peringkat yang kedua, bila kata buat kejahatan ni, dia rasa biasa. Yang ketiga lagi dahsyat, dia rasa manis dengan kejahatan. Lebih dahsyat daripada itu lagi ialah dia menjadi orang yang memperjuangkan kejahatan. Ini kita takut tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam keyboard warrior pun banyak mempertahankan tu. Bila mana viral isu orang tak bertudung contoh, berapa ramai yang mempertahankan. Bila viral isu minum arak contoh, dia boleh kata ini minum arak ni merupakan hak asasi manusia. Dia mempertahankan sampai tahap yang macam tu, kan? Dia tak keluar pergi duduk demonstrasi dekat depan surau masjid, dia tak pergi duduk depan 7-Eleven, tetapi dalam Facebook dia mencerminkan kepada kita bagaimana dia yang mempertahankan kejahatan ataupun dia yang mempertahankan kerosakan. Kemudiannya, tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Tuan-tuan, ini pun antara adab-adab kita jugalah. Ada orang bila mana dia diberikan makanan, dia mencela makanan. Saya kadang-kadang tu kita lah, memanglah kita kata tak sedap, kita tak sedap senyap je lah.
kan, atau kita kata tambah gula kopi kan, tapi dia mencela. Ada orang tuan kita dah pergi tengok, pergi kedai, dia tak panggil mas, ni apa tak sedap apa ni, kan, celah makanan, kan, dia kata apa masak macam-macam, kan. Nabi SAW ajak didik pada kita tuan-tuan, apa yang kadang-kadang orang bagi pada kita kan, memang hantar kawan tu susah, kan, dia pun kita duk bagi dekat dia hari-hari, kadang-kadang bagi bubur, kadang-kadang bagi ni dia, tapi dia susah, dia teringin nak buat kebaikan. Bila nak buat kebaikan, yalah, dia kata aku ni malu lah orang sangat-sangat main hantar rumah aku ni, aku nak pergi juga hantar pergi rumah dia. Dia buatlah satu sawa terian. Sawa terian ni orang susah, dia tak boleh beli banyak, dia boleh beli sebiji nak share makan anak-anak. Jadi dia main hantar rumah kita ni satu bekas, satu biji, satu ulas sampai kat rumah kita ni. Adalah seorang ahli keluarga kita ni, contoh tuan-tuan, bukan betul. Dia kata, ish, aku ni mak no, mak hantar mai kita sebiji je. Bet tu sudah hantar terus. Tuan-tuan, kan? Makanan. Depa ni masak tekak ni hantar mai kat kita. Tuan-tuan, tak mau makan tinggal. Nak makan, makan. Kan? Ini bila mai hantar mai kita buat goreng mi ni macam hantar goreng, mau goreng pun. Ini mencela pada makanan. Dia kata apa berah kan tak sedap pun, kalau alang-alang nak buat nasi biryani ni buatlah berah basmati. Kawan tu mampu beli berah yang bukan basmati, tuan-tuan, nak makan berah biasa. Ini manusia. Sifat manusia, kadang-kadang dia mencela tuan tu dan dia mencela makanan yang dia hantar. Ini yang kita takut, tuan-tuan, kerana Nabi SAW larang kita daripada mencela makanan. Larang kita mencela makanan. Ini kita nak kena didiklah generasi kita hari ni, dalam keadaan kita ada makanan, ada orang lain yang tidak ada makanan, kan? Dalam keadaan kita boleh ni, kita manusia dia tak pernah puas, dan tak pernah puaslah yang menyebabkan akan mencela dan terus mencela, kan? Ini yang dikatakan satu didikan pada diri kita, kerana kita nak kena membiasakan. Teguran ni dibuat sebab apa, tuan-tuan? Sebab Imam Ghazali nak biasakan kita supaya hati kita sentiasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berkata-kata tentang kebaikan, jangan keluar daripada kita kata-kata tentang celaan. Kalau dah menjadi tabiat kita, menjadi biat kita duk mencela, kita takut, tuan-tuan, di sana akan ada keburukan yang lain kepada diri kita. Sebab itulah bila kita sebut tentang pesanan Imam Ghazali kepada kita pada pagi ini ialah kita jangan kita melaknat orang. Macam mana kita jadi pun kalau mak dan ayah ni, sebab itulah kadang-kadang kita tengok dalam kes-kes bila kita turun dalam masyarakat kita, tuan-tuan pun tahu, tuan-tuan bisa berhadapan dengan orang-orang miskin, istilah yang digunakan tu kadang-kadang menyebabkan mereka sendiri sentiasa hidup dalam kemiskinan. Mak ayah doa laknat pada anak-anak, panggil anak-anak dengan istilah yang tuan-tuan, ini masyarakat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, memanglah kita mudah kita nak sebut tentang parenting skill, panggil anak-anak dengan gelaran yang baik, abang, kakak, cemerlang, tapi ada orang-orang sebahagian tu dia panggil anak dia wei bodoh, wei celaka, wei baro. Tuan-tuan, ini ada dalam masyarakat kita, kan? Dan anak tu membesar dalam keadaan dia dicelakakan oleh mak dan ayah dia, dalam keadaan yang macam tu, dan dia pun benda yang sama. Bila dia duduk, dia pergi ke sekolah, dia pergi dalam masyarakat dia, itulah istilah-istilah yang keluar bila mana dia bertemu dengan orang lain, kan? Tu imam pun dia maki. Saya ingat ketika mana saya duduk di lembaga buat training untuk lembaga zakat Selangor, diceritakan oleh sahabat kita, dia sebut, dia kata, ustaz, bila sebelum kerja dia pejabat zakat, kita dah pergi buat motivasi, tuan-tuan, kerja dengan fitrah perkasa, dia buat training untuk asnaf, bagilah cerita panduan buat macam ni, cakap pandai lah, sebab kita ni orang luar, outsider, orang luar, bukan orang dalam, dan kita pun kenal asnaf tu waktu kita pergi jumpa tu ya, kan? Bila kita duduk antara cerita, dia kata, ustaz, bayangkanlah kami buat program nak bagi bantuan. Bila kita buat program nak bagi bantuan, kita buat sebelum solat. Asnaf ni mai duduk dekat tangga maki kita. Dia kata buat mai himpun nak ajak sembahyang. Orang azan ni maki, tuan-tuan, dia kata, woi bodoh ke? Kami nak balik ni, kan? Duduk sembahyang apa lagi? Ini, tuan-tuan, masyarakat kita. Lepas sembahyang baru bagi. Dia boleh kata kepada pegawai zakat dan ejen-ejen masjid. Lepas tu bila balik mai di Kedah, bila kita duduk berkhidmat dalam zakat, baru kita tahu ini rupanya sikap-sikap masyarakat yang ada dalam yang orang miskin yang ada. Tapi mereka ni bukan ramai, tuan-tuan, tapi nak ubah mereka ni bukan mudah.
Pakar-pakar psikologi mungkin boleh himpun bagi pandangan, pakar-pakar mungkin boleh duduk tengok. Kita setakat kita tengok dengan mata, kita boleh daripada jauh kita boleh bagi pandangan macam-macam. Tapi bila mai duduk depan kita ni pun kita ni pun tak tahu. Sebab itulah dalam sebab saya tak mau secara terperinci lah, tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita ni. Apabila kita berhubung, apabila kita berjumpa dengan golongan-golongan yang disebut sebagai orang asnaf, ataupun bukan kata semua teruk, tidak, ada yang bagus, tetapi yang buruk ni menyebabkan contoh kes viral. Tuan ingat kes viral dia Wata baru ni, kalau orang Kedah lah. Semalam kawan call, dia kata, "Ustaz, teringat tak 2 tahun lepas saya pernah minta kepada Ustaz nama imam Masjid Tanjung Pauh." Dia kata ingat. Dia kata kami turun Ustaz nak pergi tolong dia ni. Pergi tolong ni, dia kata yang pertama dapat laki dia isap dadah. Yang kedua dia kata isteri dia kerja kedai makan. Kami turun pergi cari hilang. 2 tahun, setahun cari hilang. Pejabat agama cari sebab duduk berkedudukan tanpa nikah. 2-3 hari lepas viral balik. Pejabat agama tak nak pergi tangkap sebab kerana apa? Kerana PKP. Tak tahulah terikat dah. Pejabat agama pun 2-3 kali nak pergi tangkap, hilang, lari. Sebab itulah kita kata orang menuduh. Orang boleh menuduh tuan-tuan macam-macam. Tetapi di sana ada kisah-kisah di belakang yang menyebabkan kita tengoklah. Yalah, kalau lah institusi zakat, kita boleh kenal pasti mereka ni berkedudukan tanpa nikah dan telah ada anak. Kita nak pergi tangkap dia hilang, kita nak tangkap dia hilang. Takkanlah kita nak pergi bina sebuah istana bagi dia untuk dia terus berzina. Ini tuan-tuan nak kena fikir juga lah. Dan agensi-agensi ni cuba JKM turun cari hilang. Ini yang kita sebut sebab di luar bidang kuasa kita lah nak pergi tangkap dan sebagainya, nak suruh paksa. Ini manusia tuan-tuan, bukan mudah. Yang keduanya, penyakit yang sukar untuk kita ubah ialah malas. Dan contoh bila viral, bila ditanya sebab apa duduk dalam rumah ni, berkelahi dengan mak mertua, duduk dalam rumah buruk, bila keluar 5 bulan lepas. Bila viral orang tak zakat tak bantu. Kan? Mak mertua orang senang, rumah pun ada. Lari sebab apa? Sebab bergaduh dengan mak mertua. Sebab malas. Ini pun benda-benda tuan-tuan, di sebalik kisah-kisah viral ni tersembunyi ribuan kisah-kisah hitam yang memang kita nak kena bila mana kita viral, kita macam buka aib dia lah. Dan kita buka aib dah. Institusi zakat dia tak pernah cerita tuan-tuan. Pergi tengok orang miskin, kita tak pernah viral. Tetapi bila mana orang hentam, kita tak pasal menjawab dan sesetengah keadaan. Kerana bila orang menghentam. Yang kedua nak sebut tuan-tuan, orang kata Kedah ni negeri miskin. Saya mengakui tuan-tuan, Kedah negeri yang kedua termiskin di Malaysia. Pertama Kelantan. Sebab saya sebut kalau viral Kedah kita tak pelik. Bahkan ketika masa berturun bersama dengan Tuan Syed Aziz di belah Sik, orang miskin di Sik, rumah lantai tanah. Kita duduk tuan-tuan termenung. Tetapi institusi zakat nak bantu tak boleh sebab dia tidak ada tanah. Ada yang duduk atas tanah rizab kerajaan dan ada duduk atas tanah persendirian orang lain. Dan orang yang bagi syarat, dia kata setakat nak boleh buat rumah buruk boleh, tapi nak buat rumah kekal tak boleh. Tuan-tuan, bukan kata kes tu je. Contoh Dian. Saya selalu beri contoh Dian. Nak buat rumah atas tanah orang, buat rumah atas tanah mak sendiri pun masalah. Saya ingat kisah Dian, seorang ibu tunggal minta bantuan rumah. Kita pun bagi rumah sebiji. Bila siap rumah tuan-tuan, mak dia jual. Tuan-tuan boleh bayar, kan? Mak dia jual tanah tu. Kerana rumah tu, kerana apa? Kerana bergaduh dengan anak. Halau anak pula, rumah tu jual. Zakat bagi rumah sebiji 45,000, dia pergi jual. Ini masyarakat kita tuan-tuan. Dan masyarakat kita ni bukan senang kita nak ubah. Masyarakat kita bukan senang kita nak ubah. Kalau nak buat rumah atas tanah rizab kerajaan, sudah tentu tidak mendapat kebenaran daripada kerajaan. Nak buat rumah atas tanah orang, sudah tentu siapa nak bagi tuan-tuan? Rumah tanah orang. Dan bila nak buat rumah pula atas tanah keluarga sendiri pun, abang adik ada game-game dia juga. Dah siap bina. Tapi kita tetap bina tuan-tuan. Tahun lepas kita bina rumah lebih dari 100 buah rumah. Kita repair lebih dari 400 buah dengan peruntukan sekitar 14 juta. Orang kata sikit 14 juta. Dia kata lembaga zakat Selangor lagi banyak. Tuan-tuan nak compare, Kedah kutipan zakat 200 juta. Lembaga zakat Selangor kutipan zakat 800 juta. Jadi kita tak boleh nak compare lah. Wilayah persekutuan kutipan zakat 600 juta. Jadi Kedah takat dengan negeri miskin, pendapatan yang kedua terendah di Malaysia. Orang kata apa, KDNK yang kedua terendah di Malaysia. Dengan keadaan kita boleh diisytiharkan. Sebab itulah kalau kita pergi ke bank-bank, antaranya bank pembangunan Ustaz Salihin, antaranya mengagikan zakat, sebut dia kata kami pincang panjang kerana apa? Kerana Kedah ni miskin, sebab tu kami bagi lebih, kan? Agihan mengikut kemiskinan negeri.
Dan ada yang sebut dia mengikut perniagaan. Kita tak ada masalah lah mengikut perniagaan. Memanglah perniagaan tu berpusat di Lembah Kelang. Kekayaan tu berpusat di Lembah Kelang. Hal urus tadbir negeri Kedah memangnya akan mai daripada Putrajaya. Jadi officer yang buat. Sebab itulah kita sebut, bila kita nak kata yang miskin dia akan terus miskin dan sebagainya, sebab Kedah ni dia macam Kelang, tuan-tuan. Dia macam Kelang. Orang Kedah yang cerdik dia eksport pergi ke keluar. Dia mengaji. Sebab itulah sebut satu ketika seorang orang besar daripada, saya tak mahu sebut daripada manalah, saya mesyuarat, dia sebut orang Kedah ni teruk, dan dia orang Kedah ni kan tolong macam-macam, dia tak berjaya. Bukan tak berjaya, tuan-tuan. Kedah ni banyak SBP pun banyak kan. SBP kita ni antara saya rasa antara negeri yang banyak jugalah. Ada 4-5 buah SBP. Kita ada IPDA, kita ada UUM, kita ada universiti. Tetapi bila mana budak-budak ni mengaji cerdik, dia tak duduk di Kedah, tuan-tuan, dia duduk di Kuala Lumpur. Tuan-tuan boleh katalah orang Kedah ramai bilioner. Bilioner pun ada, millionaire pun ada. Kan? Tetapi daripada bilioner dan millionaire yang ada tu, kan, mereka bukan berada di Kedah. Kan? Berapa ramai jutawan-jutawan yang memang kita tahu dia pun orang Kedah, tapi mereka bukan duduk di Kedah, dan mereka pun lebih afdal untuk menaikkan zakat di bukan negeri yang mereka lahir, tetapi di negeri yang mereka menetap. Ini yang kita nak sebut. Bila mana kita tengok orang boleh hentam, orang boleh kata, tetapi di sana, tuan-tuan, kita tengok kekangan kita dah cuba yang buat yang terbaik. Itu yang kita nak kena faham dalam keadaan Kedah merupakan negeri yang kedua termiskin di Malaysia. Sebab itulah siapa nak tolong Kedah mai. Dan kita tak malu, tuan-tuan, kita tak malu. Setahun takat mana kita boleh buat, kita buat. Tahun ni kita dah peruntukkan dah lebih kurang dekat 15 juta untuk binaan rumah, tetapi dengan repair. Dan tuan-tuan nak kena tahu, zakatlah institusi yang paling bagi rumah paling banyak di Kedah. Bagi rumah paling banyak, repair rumah paling banyak. Sebab itulah kalau orang main tengok terkejut, zakat bagi 100 lebih buah rumah. Sebab kita dah bagi, tuan-tuan. Tapi masalah kita nak bagi yang lain ialah masalah tanah. Tanah zakat memang tak boleh beli. Kalau nak beli tanah dekat tengah halus tak, tuan-tuan, kita nak beli satu-satu tanah yang kecil pun, kadang-kadang sekeping tanah tu 1 juta. Sekeping tanah 1 juta. Dan baru ni pun daripada Dr. Makna Rapiah daripada Uda Holding mai tawarkan kepada kita kata tak apa, kalau ada rumah harga nilai 43,000, dia kata tak apa. Ni kita ada rumah wakaf 43,000, zakat belilah, bagilah pada orang miskin. Macam tu tak apa. Sebab itulah kita sebut, saya teringat kata-kata Dr. Aznan, dia kata dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, bukan kerja zakat. Zakat ni sebagai third sector. Mungkin bahasa saya payah sikit lah, mungkin nak difahami oleh orang kampung. Sektor ketiga dalam menggerakkan ekonomi masyarakat ni, zakat ni sektor yang ketiga. Bukan main sektor, bukan sektor utama yang nak menggerakkan untuk membasmi kemiskinan, bukan zakat. Kerana ianya adalah tanggungjawab kerajaan. Dengan dana zakat yang ada, tuan-tuan, satu Malaysia sekitar 2 bilion. Perbelanjaan kerajaan kita boleh tahu bajet tahunan 400 bilion. Jadi sebab itulah kita kata Kementerian Luar Bandar dan sebagainya itu berperanan lebih besar lagi. Dengan zakat ni cumanya dia kata sebagai top up. Dia bukan main sektor yang boleh menggerakkan ekonomi, yang boleh mengeluarkan orang daripada kemiskinan. Melainkan kemiskinan ni, kadang-kadang orang katalah Kedah miskin. Tuan-tuan, dalam satu buku, Why the Nation Fail, satu buku, saya tertarik dalam buku ni sebut, dia kata kemiskinan ini bukan isu agama, kemiskinan ini bukan isu bangsa, kemiskinan ini merentas sempadan. Kalau kita kata orang Islam tu miskin, orang selalu pergi Ustaz Berhadin turut bersama kita baru ni, pagi ni duk pergi tengok di chat, duk pergi tengok di Rohingya, duk zoom, duk pergi tolong orang miskin ni. Dunia menghentam miskin ni sinonim dengan Islam. Tetapi sedap tak, tuan-tuan, Korea Utara negara miskin, mereka bukan Islam. Venezuela negara miskin, mereka bukan Islam. Tuan-tuan pergi ke beberapa buah negara, mereka miskin, mereka bukan Islam. Sebab itu kemiskinan tu bukan isu bukan isu agama. Ada dia tu miskin, dia tu Kristian, dia tu miskin, dia tu Buddha, dia tu miskin. Kerana kemiskinan ini ialah isu kemanusiaan. Kemiskinan isu kemanusiaan. Dan disebut di sini ialah bila kita sebut tentang kemiskinan, dia mestilah datang daripada polisi kerajaan, daripada polisi pemerintah. Sebab tu dalam buku tu sebut, dia kata sekiranya dengan kekayaan yang diagihkan secara sama rata, walaupun kita tahu kita tidak boleh membasmi, walaupun di peringkat agenda PBB menyatakan zero hunger, no poverty, tidak ada kemiskinan, tetapi kita yakin, sebab itulah ketika mana dalam mana-mana perbahasan jumpa dengan orang-orang akademik, dia kata kenapa di Malaysia ni zakat dah berperanan lebih daripada sejak merdeka, kenapa ada orang miskin?
Selalu saya ingat lagi, tapi bermesyuarat dengan satu tim researcher, penyelidik. Kira ayat dia ni tuan-tuan, ayat kepak. Dia kata yang pertama, dia kata kenapa ada orang miskin? Dia kata duit beratus-ratus juta, duit berbilion-bilion. Yang keduanya, dia kata kenapa zakat tak boleh keluarkan dia ni, orang miskin ni bagi kerja? Selalunya tuan-tuan istilah zakat produktif, bagi suruh pergi kerja, bagi mesin. Saya nak sebut mudah tuan-tuan. Yang pertama, kemiskinan ni sunatullah. Allah sebut dalam Quran, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ila akhir ayat. Allah mulakan yang asdah muqaddam. Sesungguhnya sedekah itu adalah bagi fuqara, fakir, miskin. Mana kata orang miskin takkan hilang sepanjang zaman. Satu. Yang keduanya, kita nak keluarkan orang miskin daripada kemiskinan. Kenapa? Tanya pada zakat. Kerana di dalam Malaysia ni ada pelbagai agensi kerajaan. Kita ada Tekun, kita ada Amil Ikhtiar, kita ada Amara, kita ada Kedah, kita ada Felda, kita ada Mada di Kedah. Dan agensi-agensi yang menjaga orang miskin ni tuan-tuan, kita taklah, sebab kita ada orang miskin, kita jumpa dengan kawan-kawan kita di peringkat Mara, Mada, Kedah dan sebagainya. Kita pergi duduk bincang. Dia kata salah satu sikap orang, duit turun ke Kedah ni tuan-tuan, turun ke Kedah, turun ke negeri-negeri ni. Saya rasa melalui kerajaan ni bilion, kan, daripada dulu bilion. Turun melalui Felda, turun melalui Kedah, turun melalui Mara, turun melalui Mara khusus untuk latihan, kan. Tekun pinjaman untuk orang buat bisnes, kan. Selalu saya sebut, saya kata kita mengharapkan orang miskin berjaya. Saya sebut comparison, baru ni saya pergi jumpa dengan pengurus SME Corp Negeri Kedah. Dia kata bila sebut tentang SME Corp, selalunya yang akan buat pinjaman untuk meniaga ni orang cerdik, keluar universiti tuan-tuan. Dia keluar universiti tak ada kerja, dia buat pinjaman untuk financing untuk dia berniaga. Asnaf ni darjah 6 pun tak habis, mengaji pun tak. Saya tanya dia, SME berjaya ke tidak? Dia kata gagal. Tuan-tuan boleh sebut peratusan yang berjaya tu satu berapa. Dan dia pun kata kami kena blame, kenapa gagal. Jumpa orang Tekun, dia kata tak berjaya. Jumpa orang yang gagah berjaya, dia kata AIM, sebab dia menggunakan sistem keluarga. Siapa tak bayar, dia kawan-kawan dia kena bayar, kan. Jadi dia kata kalaulah kita harap orang keluar universiti pinjam duit berniaga pun gagal, kan, apatah lagi kita nak harap pada asnaf. Satu ketika saya ditanya oleh seorang pegawai bank, duduk dalam satu kereta bawa satu orang besar bank. Dia kata Ustaz nak kena fikir, Ustaz ni orang duduk di pejabat zakat, fikirlah macam mana latih asnaf ni keluar daripada kemiskinan ni, dia pun boleh berniaga, dia pun boleh berusaha. Kenapa gagal? Soalan yang sama. Saya sebut mudah, saya kata orang miskin ni dia ada perangai dia. Kita bagi mesin dia jual. Ni bukan pengalaman kami tuan-tuan, pengalaman Mara pun sama, Mada pun sama, Kedah pun sama. Waktu kita pergi bincang dengan Mada, dia kata kita dah nak latih orang kampung ni, sebab orang kampung kalau dia bawa mesin padi, kalau dia ada lesen, upah dia lain, mahal sikit. Kalau dia ada lesen bawa ke traktor, upah dia mahal. Kita pergi ambil dia, bawa mai buat latihan, lari balik tuan-tuan. Kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mau mai, nak latih. Kita pun tak tahu nak pakai apa ni kat dia ni, sebab dia orang, dia bukan lembu. Kalau lembu kita tambat lama orang tak pergi balik, kan. Mai esok tak mai, lusa mai. Terus dia kata pening Ustaz, bagi lembu dia jual, kan tuan-tuan. Orang yang biasa tahu berurusan dengan mereka akan tahu. Jadi bila bagi bantuan tak berjaya, bagi bantuan tak berjaya, saya sebut, saya kata begitu juga dengan zakat yang kita hadapi. Saya kebetulan bos dia duduk sebelah. Dia kata kita duduk di pejabat pun sama, ada hak banyak liat juga. Tu antara bank yang selected person yang nak masuk tu kena tunggu juga, yang KPI dia tu memang antara benchmark yang terbaik. KPI kepada orang kata apa, pekerja ni, GLC, Petronas, TMB dan juga bank. Kan bank dia bekerja atas dasar KPI. Itu pun ada yang culas, itu pun ada yang melas, dan itu pun ada yang pesimis. Apatah lagi tuan-tuan hak duduk di kampung. Tak nafi ada yang berjaya. Ada tuan-tuan yang kita bagi bantuan berniaga, dia berjaya, dia mai bayar zakat, dia mai isi borang nak potong, dia nak berhenti, dia saya tak layak dah dapat zakat. Walaupun kita tahu dia masih lagi mampu, kan. Tapi tuan-tuan ada orang yang dia buat strategi, dan strategi dia kata macam contohlah, kan. Contoh dia buat strategi macam mana dia nak pastikan zakat tu dia akan dapat, daripada mula dia dapat, dia akan dapat sampai dia mati. Macam-macam lah orang bagi teori itu, teori ini dan sebagainya. Tapi itulah realiti tuan-tuan. Dan kita takut hari ini masyarakat kita semakin kita takut, bukan kita nak menyalahkan, tidak. Kita berusaha, tapi nak harap tuan-tuan kata dekat Kedah rumah orang miskin tu banyak, ya, tak nafi. Tuan-tuan pergi belah Kuala Kedah, banyak rumah-rumah buruk. Bila kita nak repair tak boleh, sebab dia atas tanah risap. Kita tak boleh menceroboh tuan-tuan. Kalau zakat menceroboh masuk, sekali-kali dengan zakat masuk dalam balai polis, kan.
Pergi belah Sik Baling tengok rumah buruk duduk dalam buluh, tanya-tanya atas tanah orang. Kita nak buat, kita boleh tak kami buat? Tuan tanah kata saya bagi duduk je, bukan saya suruh buat rumah. Tuan-tuan, susah. Ini bukan satu benda yang kita kata bukan satu benda yang mudah untuk kita menguruskan, tetapi di sana kita cuba yang terbaik. Kita cuba yang terbaik untuk memperbaiki keadaan. Macam kes semalam pun bila viral di Baling, kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, Datuk Paduka Aziz, Datuk Panglima Aziz Rahim bagi bantuan rumah. Ada 3 kes viral di Baling, Datuk Aziz Rahim bagi. Tapi bila kita selidik di sana, dia tak ada kisah-kisah lah. Tak apalah, tapi bila dah kita dah bincang zakat, katanya kita nak bagi, tapi dah ada orang lain lebih bagi lebih dulu, kita bagi. Ini benda-benda yang kita nak sebut perlunya kepada lapang dada. Dan saya sebut tentang kemiskinan ni. Bukan isu Kedah, tentang pergi Kelantan pun berterabur, tentang pergi Terengganu pun terabur, tentang pergi Pahang pun terabur, tentang pergi Perak pun terabur, tentang pergi mana-mana negeri pun kemiskinan itu tetap ada. Dan tanggungjawab untuk membasmi kemiskinan itu sendiri ialah dia nak kena datang satu daripada polisi kerajaan, government spending. Kita pun tahu bila berlakunya COVID-19, kerajaan terpaksa berbelanja. Orang duk fikir macam mana lah nak ada duit dalam poket untuk pastikan umat rakyat boleh berbelanja. Kerajaan peruntukkan dalam bajet tambahan lebih sekitar 20 bilion untuk memastikan rakyat-rakyat di Malaysia ni ada duit dalam poket untuk berbelanja. Takkanlah dengan keadaan agensi zakat dana dia terhad. Saya rasa inilah tiba masanya kerajaan daripada peringkat federal buat satu penelitian dan sebagainya. Kita tahu walaupun proyek perumahan rakyat dan sebagainya, tapi orang miskin ni dia nak rumah percuma, dia tak ada duit. Tapi orang miskin ni masalah dia tuan-tuan sebab apa? Kalau nak buat rumah free, nak buat berkelompok lagi masalah. Ada orang cadang, dia kata cuba kita buat projek orang miskin ni pergi duduk satu kampung, kita bagi perusahaan kat mereka. Teori ni tuan-tuan, saya tahu pelanggan kita ni mungkin dia tahu teori ni, tapi tuan-tuan, teori yang sama digunakan oleh kerajaan. Buat kedai di Kedah, ambil orang miskin pergi letak di satu kampung, buat kedai. Hari ni tuan-tuan, kedai di Kedah menghimpunkan masalah-masalah sosial. Anak luar nikah, suami pergi kerja, isteri berzina dengan orang. Anak luar nikah ni boleh kata jenah kutip. Pegawai kedai mai jumpa kita minta bantuan untuk bayar pendakwah-pendakwah di kedai. Ada satu kedai ni, staf kedai berhenti piduk dengan mereka nak didik mereka. Bukan mudah tuan-tuan bila mana satu masyarakat yang mana kita tahu mereka ni rosak, himpun mereka piduk satu tempat, mereka akan buat orang kata apa? Markah di tempat tu pula. Menyebabkan dia makin berkembang. Tak tahulah solusi bagaimana yang kita nak kena buat. Agensi-agensi kerajaan tuan-tuan rasa memang semua fikir. Zakat pun fikir, JKM pun fikir, semua orang fikir. Tapi bermain dengan masalah manusia ni bukan mudah untuk kita selesaikan. Orang boleh bagi pandangan dalam buat polisi ni tuan-tuan. Hak buat polisi ni semua orang cerdik. Ada PhD, ada master, panggil pensyarah universiti, stakeholders, agensi tu agensi ni, tapi tak boleh nak selesai. Itulah kita kata benda tu perlu kepada kita wallahualam kepada kerjasama masyarakat. Masyarakat tu pula mungkin tok bomo setempat takluk tuan-tuan. Yalah kalau kita pergi tengok masalah sosial setempat ni, tanya orang setempat, mereka pun tak boleh nak buat apa. Tok imam tak boleh nak buat apa, JK masjid tak boleh nak buat apa, orang kampung setempat baik tak boleh nak buat apa. Mungkin sebab tu kita kata tok bomo setempat dia tak laku dah, dia nak kena import. Tak kena import. Mungkinlah kalau kita ada ruang dan peluang di Kedah ni tuan-tuan, kita nak kena import lah pendakwah dari Kuala Lumpur tu balik mai Kedah. Bantulah orang Kedah. Tetapi dalam pada masa yang sama di Kedah kita pun tahu sukarnya kita nak panggil pendakwah daripada Kuala Lumpur tu, kadang-kadang kita nak panggil dana terhad kan. Yalah, kita nak kena sediakan pengangkutan, kita nak kena sediakan duit poket dan sebagainya kan. Duit poket pengangkutan sekali mai ceramah 3-4 ribu kita nak kena bayar. Tapi di Kedah ni tuan-tuan, kita rasa kemampuan tu tidak ada di masjid-masjid. Kemampuan tu tidak ada di masjid-masjid kerana ada satu masjid di Sik ni kan, kutipan dana dia tu hanyalah sekitar RM80 sebulan. Sekali Jumaat RM20 kan. Kalau main sebelah Jitra ni bolehlah kata masjid kaya-kaya. Belah kampung masjid tak ada duit tuan-tuan. Masjid tak ada duit. Itulah kita kata nak ukur masjid-masjid di Kedah, ekonomi orang Kedah dengan orang Kuala Lumpur dia tak sama. Kan? Ini yang kita nak kena faham, kita nak kena keadaan kan, dan keadaan. Sebab itulah bila mana kita sebut di sini kita tak boleh nak kan, benda-benda ni yang realiti masyarakat kita yang ada. Jadi saya rasa setakat dah perkongsian pada pagi ni saja saya kongsi sedikit realiti yang berlaku di negeri Kedah kita. Dan saya rasa semua orang nak buat kebaikan. Cuma jalan kebaikan yang kita nak buat tu berbeza. Masing-masing ada jalan, masing-masing ada tujuan, dan masing-masing jangan salah menyalahkan di antara satu sama lain kan, dengan melaknat di antara satu. Ambil ibrah kisah tadi Bal'am bin Ba'ura, dia juga orang baik, Nabi Musa orang baik. Tapi bila mana orang baik bertemu dengan orang baik, takut di sana salah seorang akan tergelincir. Kerana sudah tentu bila mana bertemu tentang dua kebaikan
bermakna di sana akan ada salah satu yang memang dia akan takut salah satu tergelincir daripada jalan kebenaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan secara tersembunyi ataupun terbuka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau jauhkanlah kami daripada balak dan bencana-Mu ya Allah. Kau selamatkanlah kami daripada balak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada petugas barisan hadapan ya Allah, dalam kalangan kekitangan Kementerian Kesihatan Malaysia ya Allah, dalam kalangan kekitangan keselamatan polis dan tentera ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan jiwa kepada kami ya Allah. Kau buanglah perasaan hasad, dengki, iri hati ya Allah. Kau buanglah perasaan sikap-sikap mazmumah dalam diri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah ada rezeki dan peluang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pagi.